Saya sentiasa berusaha secara peribadi untuk buat FB Live dan diisinya dalam FB Live tu sesuatu yang memberi faedah. Itu memang saya memang berusaha lah kat tu. Bila buat FB Live ke ataupun buat pengisian tulisan ke dalam FB saya lah, saya beri Ibn SKM ni, InsyaAllah saya akan sentiasa berusaha untuk memberi sesuatu faedah. Saya tak nak buang masa anda semua tengok FB Live tapi tak ada manfaat. Soal apa nama, ada yang tengok ke tak tengok, tak apalah, tak masalah. Itu adalah gerak kerja Ta'ala tu menggerakkan hati-hati belah saya tu bab lain. Tapi saya insya-Allah sentiasa berusaha untuk bila buat FB Live ataupun buat pengisian dalam bertulisan ataupun dalam apa sajalah, berusaha supaya biar ada faedah yang awak dapat. Antarilah inilah, bila saya buat FB Live macam ni, saya fikir saya perlu isikan sesuatu yang berguna, insya-Allah. Okey. Hari ni saya ahli ke Jetih. Hari ni saya berbisnes setiap Khamis secara offline di Pasar Tani Jetih. So insyaAllah kalau ada free time di Jetih, hari ni saya akan saya akan sampaikanlah, kongsikanlah sesuatu manfaat yang ada di dalam sekitar bandar Jetih. Okey. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang telah dipilih oleh Ta'ala tengok saya ni dapat manfaat lah daripada pengisian saya buat ni, insya-Allah. Sekejap, setting sekejap. Hari ni saya punya sini hujan. Kampung saya Jambi ni hujan. Goyah ya goyah tak ada. Boleh. Biarlah. Okey dah, kalau tak menarik sorry ya. Allah Rabbi, kalau tak menarik sorry, maafkan saya lah. Maafkan saya. Okey, beres. Hujan Jambi ni sejak bila? Sejak pukul berapa tadi Pukul berapa? Pukul 4 lebih rasanya hujan. Dan sekarang masih hujan lagi lah. Masih hujan lagi. Jadi tentu ada tanya saya, dan ataupun tentunya ada orang yang tertanya-tanya kenapa saya walaupun live saya tak ramai yang tengok, contoh pengisian saya tak menarik, contoh apa lagi, cara saya menyampai saya tak menarik, banyaklah benda yang tak menarik menyebabkan tak ramai tengok saya. Kenapa saya tetap juga buat FB Live, pengisian Facebook dalam bentuk Facebook Live? Kenapa? So saya jawab ni, poin ni lah berguna sangat kepada awak semua, walaupun atas merujuk kepada diri saya sendiri, tapi poin itu penting. Sebab tak mustahil lambat laun lambat laun tak mustahil anda semua akan buat FB Live, tak tahu bila. Dan akan berlaku insya-Allah benda sama seperti yang saya alami, iaitu semasa buat FB Live ke awal tak ada tengok. Dan saya bimbang dia macam mana. Ke awal bila anda buat FB Live tak ada orang tengok ataupun kurang orang tengok, awak semua akan putus asa, tak nak buat lagi dah Facebook Live. Dia dalam konteks live ni tak kira sama platform, sama FB Live ke, IGTV ke, ataupun YouTube ke, ataupun TikTok Live ke, sama je dari segi prinsip dia. Cuma platform berbeza dan sikit perbezaan dan akan berlaku benda yang sama. So saya bercakap dalam platform Facebook sekarang, nanti you all kias lah pada TikTok ke, YouTube ke, ataupun IGTV ke. Okay, kenapa? Kerananya ialah nombor satu, kita ingat nombor satu, gerak kerja pemasaran, kesan dia
bukannya datang dengan segera. Saya ulang gerak kerja pemasaran ataupun gerak kerja pemasaran tidak datang dengan segera. Itu yang penting tu. Bermaksud dia memerlukan masa. Dan seperti yang saya sebut sebelum ni dalam kelas-kelas saya secara Facebook saya memang amat teknik, berkongsi ilmu dengan student saya secara berdepan ya tentang pemasaran zero cost marketing. Iaitu pemasaran ni asas dia adalah buat orang sentiasa, yang lupa kataan tu, sentiasa orang nampak brand kita. Bermaksud juga tidak ada titik berhenti ataupun noktah kepada gerak kerja buat pemasaran. Itu asas dia. So bila kita nak buat gerak kerja supaya orang sentiasa nampak brand kita, jangan kita buat sekali dua kali nak terus ada orang beri feedback yang bagus. Tak akan berlaku macam tu. Tak akan berlaku macam tu. Kita terima benda ni. So bila terima benda ni, ini saya kata tadi, jangan putus asa walaupun kurang atau tak ada orang tengok FB live awak. Ni berlaku pada saya dan saya share benda ni supaya bila you all semua tergerak hati nak buat FB live berlaku seperti ini, awak tak kecewa. Awak akan teruskan buat juga. Ini penting sangat. Ingat ya, hasil buat gerak kerja pemasaran tak dapat dengan segera. Dia perlu masa. Satu hal, cabaran yang kedua ialah kadang-kala contoh saya sendiri ada hampir 200 lebih strategi pemasaran. Kita tak mampu nak guna semua sekali. Itu ayat dia. Kita tak mampu nak guna semua sekali. Kemampuan apa? Kemampuan kewangan, kemampuan tenaga, manpower, kemampuan sistem, kemampuan keuangan. So kita kena pilih dahulu daripada banyak strategi pemasaran yang kita ada tu. Kita fokus dahulu yang kita mampu buat. Terutama sekali saya selalu show sangat kepada student saya, iaitu gunakan secara optimal mana-mana platform pemasaran yang percuma terlebih dahulu. Janakan dahulu keuangan sebanyak mungkin dengan pelbagai platform pemasaran yang percuma. Apa dia saya beri? Antaranya ialah yang saya selalu tekan dalam kelas dengan student saya ialah gunakan yang mengandungi unsur-unsur video marketing. Tak ya, seperti dalam Facebook ada Facebook Live, itu video marketing. Dalam IG ada IGTV, Facebook atau video marketing. Dalam TikTok sekarang ni, bila you ada 1000 follower, gunakan untuk video marketing. Dia ada live itu. Sama dengan YouTube. Ini semua 4 benda ni setakat saya ada ini, yang saya tahu adalah free. Percuma. Jadi daripada kita tak ada kemampuan, tak ada duit, tak ada sistem yang stabil, tak ada staff, tiba-tiba kita nak perbanyakkan banner, perlu duit. Nak ada flyers, perlu duit. Nak masuk TV, apatah lagi. Nak masuk radio, apatah lagi. Nak billboard, tak mampu. Sebab perlu RM1,000 harga dia. Jadi gunakan mana-mana daripada 4 ini secara live, yang dipanggil video marketing ini, secara optimal. Optimal sini lah bermaksud kena belajar, kena pergi belajar teknik yang betul, setting yang betul, strategi yang betul dalam menggunakan apa-apa platform yang mengandungi video marketing. So kita zoom lah kepada, saya nak bawa awak semua zoom kepada Facebook Live. Oleh kerana Facebook Live termasuklah kategori video marketing. Kalau sekiranya anda dekat awal mungkin
baru nak bermula, saya syorkan awak semua buat dahulu. Buat dulu, walaupun tak belajar strategi yang betul, yang tersusun rapi. Sebab begini, kalau sekiranya awak pergi belajar sekalipun, dibimbangi, awak tak mampu buat kerana malu, kerana gugup, tak ada idea nak bercakap, macam-macam sebab. Tak boleh bercakap dengan elok, pelbagai sebab. So, ilmu dah ada dah, bagus, tak salah. Tapi alangkah comel cantiknya kalau sekiranya sebelum nak pergi belajar secara berbayar, bermentor, berguru tadi, awak semua dah berjinak-jinak dah, biasa-biasakan diri dah dengan Facebook Live. Teruskan buat, walaupun penghalanggan dan sebagainya. Ini sangat penting. Langkah pertama yang awak perlu gerakkan kaki tadi, sebelum dah nak ke langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Ini penting juga kena faham kaedah ni. Saya nak zoom sikit supaya lebih mendalam. Sekarang saya cuba buat pendekatan pengisian FB saya ni, tak nak cakap umum lagi dah. Tak nak cakap umum, saya terus ke dalam perinci. Saya nak zoom lagi supaya awak nampak. Kalau kita nak gunakan Facebook Live sebagai video marketing kita, saya sangat galakkan, iaitu pasakkanlah minda bahawa bila kita buat Facebook Live, ingat benda ni, sebenarnya tak semestinya, tak sewajibnya kena bercakap. Ingat benda tu. Tak boleh bercakap tak apa, sebab Facebook Live tak ada mengenai dengan bercakap. Bukannya bila nak buat FB Live mesti bercakap. Tak. Nama sahaja saya langsung Facebook. Sama contoh kalau TikTok, saya langsung TikTok. Tak boleh bercakap. Jadi kalau anda tak boleh bercakap, tak mampu bercakap, seperti saya contohlah, tak mahir bercakap, tak pandai sebagai, tak menarik, awak boleh buat Facebook Live, tunjukkan pemandangan petang, pemandangan pagi, tunjukkan sesuatu berita atau peristiwa yang anda jumpai terserempak sebagainya, tanpa boleh bercakap. Itu pun kategori Facebook Live juga. Atau mungkin awak sedang memancing, tak perlu bercakap, tunjukkan gerak kerja, aktiviti baling umpan ke dalam sungai contoh, tak boleh bercakap. Atau mungkin awak seorang seorang tukang rumah, banner rumah, so awak tak boleh bercakap, cuma halakan buat Facebook Live, tunjukkan aktiviti yang awak lakukan tanpa perlu bercakap. Ini teknik ataupun tips yang paling mudah untuk orang yang baru nak berjinak-jinak dengan platform Facebook Live. Sama juga dalam TikTok Live, sama juga IGTV. Tak boleh bercakap. Saya berpengalaman dah sikit dalam bidang ni lah. Ini pengalaman student saya, dia kata malulah nak buat belas tu, tak nak bercakap. Saya kata tak perlu bercakap buat belas. Bukan syarat bukan syarat mesti bercakap bila nak buat live. Tak semestinya. Ini kena saya tak mesti ulang benda ni supaya penghalang utama ini anda boleh rubuhkan dahulu. Penghalang utama untuk mulakan langkah pertama nak robohkan dahulu. Mana mindset. Sebab ini tambahan tip supaya dapat manfaat pada saya ni. Dia sebenarnya, ini berdasarkan pengalaman saya, saya baca buku, dia tanya orang, penghalang utama kejayaan, untuk dapat kejayaan, sesuatu yang awak nak, bukan sebenarnya kerana orang lain, kerana faktor luaran. Ada, tapi itu adalah faktor sampingan. Penghalang utama anda tak berjaya dapat apa yang awak nak ialah, tak kira dapat kewangan ke, berjaya ke, apa semua sekali, penghalang nombor satu, the number one ialah diri sendiri. Tulis ayat seperti tulis dalam buku nota yang ambil penting sangat ni, nanti saya hurai di masa lain.
Yang menghalang adalah mindset anda, pemikiran anda yang menghalang. Tak kira lah benda apa. Kalau mungkin sahabat kita ni sebagai apa, sebagai bisnes jual keropok, kenapakah orang tak beli keropok anda? Maka mungkin atas sebab manusia biasa kita salahkan, oh faktor hujan, faktor macam-macam. Mana kita nampak yang salah luaran, orang lain, pihak lain. Sedangkan sebenar-benarnya ialah bukan. Penghalang utama adalah dalam pemikiran anda. Ia duduk dalam diri anda sebenarnya penghalang. Mindset, mentality. Selagi tak betul mindset, mentality ini, maka selama itulah awak tak akan berjaya nak miliki sesuatu yang awak nak. Itu sahaja. Kalau betul mindset, seperti saya cerita tadi, yang contoh buat ibadah sebenarnya tak perlu bercakap, awak percaya betul, baru tahu ya. Rupa-rupanya nak buat ibadah ni tak semesti bercakap. Nah, ada bila berubah, terima ilmu ini, maka kan senang untuk awak buat ibadah. Sama dalam hal yang sama je. Nak capai sesuatu, saya kias nak buat ibadah contoh, nak dapat jualan keropok contoh, boleh kias diri. So bila awak dah menerima ilmu ini, rupa-rupanya untuk buat ibadah tak semesti bercakap. Awak terima betul sungguh. So apa mulai berani buat ibadah. Peringkat awal tak perlu bercakap. So inilah saya nak beritahu bahawa penghalang nombor satu bukan faktor luaran, tapi ya betul juga, tapi tak utama. Yang utama ialah, nombor satunya ialah dalam diri kita, iaitu apa yang anda fikirkan selama ni. Ketakutan, keraguan, kebimbangan yang awak telah design selama ini terpak kukuh dalam minda, lantas menghantui, menghalang, membimbangkan awak untuk buat tindakan. Itu dia ya. Mudah-mudahan apa saya sampai ni anda dapat sesuatu. InsyaAllah saya rasa bukan prinsip untuk buat ibadah, tak nak buang masa anda semua. Saya sampai di tempat saya bisnes di Pasang Jertih. InsyaAllah kalau ada lapang, saya akan bawa anda semua tengok perkembangan semasa yang ada di dalam sekitar Balai Jertih. Alright, ingat ya. Mudah-mudahan apa saya sampaikan ada manfaat, dan saya berulang, iaitu sahabat ibadah bukan untuk mengajar anda. Sahabat ibadah ya, bukan prinsip ni. Ini penting sangat. Boleh kias dalam bidang masing-masing. Supaya boleh pergi jauh. Sebenarnya baik dengan mindset belaka. Saya buat ibadah, saya selalu ulang, saya bukan mengajar anda, saya bukan tunjuk anda. Tak layak untuk saya mengajar anda semua nak parking guys. Tak layak untuk mengajar anda semua. Tapi saya gunakan ibadah ini untuk saya sendiri, memperelokkan, memperbetulkan, mungkin tak kena kat mana. So saya tengok balik ibadah saya ni, study balik, oh gini tak kena. So ini cara yang saya guna pakai, dan proven sukses. Memang jadi. Sebabnya saya memang kata apa, memegang prinsip ni, dan ia memang betul-betul menjadilah, betul-betul menjadi. So saya harap apa sampai ini sahabat-sahabat semua boleh terima. Bila terima bermaksud ada sedikit perubahan kepada corak pemikiran, yang mana selama ni mungkin kemungkinan besar apa yang awak pegang selama ni tak menepati dari segi ilmu yang sebenar. So mudah-mudahan awak semua boleh buat tindakan. Sebab kalau tahu sahaja tapi kalau tak ada buat tindakan, tak diamal, percayalah awak semua tak akan mendapat apa-apa manfaat. Percayalah, tak kira benda apa sama je. Boleh kias diri apa juga bidang. Kalau tahu banyak sahaja tapi tak boleh dipraktikkan, tinggal dalam satu stage hanya tahu banyak sahaja tapi hasilnya tak ada. So saya doakan pada saya sendiri, dan saya harap sahabat-sahabat semua doa kepada saya supaya boleh mempraktikkan, beramal secara konsisten kepada apa-apa ilmu yang telah saya ada dan juga anda ada. InsyaAllah bila kita amal konsisten, poinnya ialah ilmu-ilmu lain akan kita dapat insyaAllah. Terima kasih sekian, salam hormat, saya kasih sayang, dan jangan lupa kalau ada manfaat, tolong sampaikanlah, share lah video saya ini kepada sahabat-sahabat lain. Terima kasih. Assalamualaikum.